Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7, hari ini kami akan membentangkan satu tajuk yang diberikan oleh Ustazah Munazahah, iaitu Al-Nasikh dan Al-Mansukh. Okey, sebelum memulakan pembentangan Al-Nasikh dan Al-Mansukh ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nur Insyira binti Muhammad Syukri, nombor matrik D193-12275. Serta dua orang kawan saya iaitu Nur Amani binti Nazri, nombor matrik D193-12276 dan Dalili Atiqah binti Syarul Nizam, nombor matrik D193-12000. Pertama sekali, kita masuk kepada pengenalan Al-Nasikh dan Al-Mansukh. Terdapat satu kata-kata daripada ulama yang berbunyi, tidak boleh bagi seseorang apabila dia mahu mentafsirkan kitab Allah SWT, yakni Al-Quran, sehingga dia mengetahui ilmu Al-Nasikh dan Al-Mansukh. Kata-kata di atas menjelaskan kepada kita akan kepentingan ilmu ini. Ilmu ini berkaitan tentang pembatalan sesuatu hukum dan digantikan dengan suatu hukum yang baru yang merupakan suatu ilmu yang amat penting, terutamanya di dalam mentafsirkan Al-Quran. Penguasaan terhadap ilmu ini amat dituntut, terutama sekali buat ahli tafsir. Selain itu, kita mesti nak tahu kan siapa yang menyumbang dalam bidang ini. Okey, tokoh yang menyumbang dalam bidang ini ialah Ibnu Al-Jauzi. Beliau merupakan di antara tokoh dalam ulum Al-Quran dan ilmu tafsir. Beliau juga telah menyusun sebuah buku yang berjudul An-Nawasikh Al-Quran yang khusus membicarakan ayat yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengertian Al-Nas. Biarpun konsep Al-Nasikh dan Al-Mansukh berlaku, namun jumhur ulama sepakat mengatakan hanya beberapa ayat dan surah-surah tertentu sahaja yang terlibat dengan Al-Nas. Sebab mustahil Nasikh dan Mansukh berlaku terhadap keseluruhan Al-Quran. Hal ini kerana ia bercanggah dengan konsep penurunan Al-Quran untuk amalan secara praktikal. Okey, Al-Nas menurut bahasa membawa beberapa erti, antaranya mengangkat atau menghilangkan, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ataupun memindahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, ataupun menggugurkan. Menurut istilah, Al-Nas ialah memansuhkan sesuatu hukum syarak dengan dalil syarak, yakni Al-Quran dan As-Sunnah yang datang kemudiannya. Yang ni maksudnya macam Al-Nas ni ialah ditukar dengan sesuatu hukum syarak dengan sebab wujud nas syarak yang lain. Tapi segala nas tidak boleh dinasahkan lagi selepas Nabi Muhammad SAW wafat. Kategori An-Nasakh. Dasarnya, An-Nasakh ini dapat dibagikan kepada empat kategori utama. Yang pertama, Nasakh as-Sarih atau jelas, iaitu nas jelas menunjukkan bahawa ayat tersebut telah berlaku nasakh padanya. Sebagai contoh, sabda Nabi SAW, "Nahaitukum an ziyarati kuburi fazuruha." Maksudnya, aku dahulu melarang kalian dari menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Hadis di atas nasakh berlaku secara jelas dalam nas yang sama. Yang kedua, Nasakh al-Dimni, iaitu Allah tidak menyebutkan secara jelas akan berlakunya nasakh, akan tetapi terdapat hukum lain yang disyariatkan yang mana ia bercanggah dengan hukum sebelumnya tanpa adanya nas yang sarih yang menunjukkan akan mansuhnya hukum yang pertama dan tidak boleh untuk dihimpunkan di antara keduanya. Maka pensyariatan hukum yang kemudian itu menjadi Nasakh al-Dini, terkandung bagi hukum yang terdahulu. Contoh bagi Nasakh al-Dini ialah firman Allah SWT,
وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى حَوْلٍ غَيْرِ إِخْرَاجٍ. Maksudnya, dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, contoh makan, pakai dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Berdasarkan ayat di atas, bahawa iddah bagi wanita yang kematian suaminya adalah selama setahun penuh. Inilah hukumnya pada awal Islam terdahulu. Kemudian turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Maksudnya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Hukum dalam ayat tersebut menasahkan hukum terdahulu dalam ayat 240 surah Al-Baqarah yang disyariatkan kepada semua isteri-isteri, di mana ia dinekali dengan an-nasah secara keseluruhan atau al-kulli. Yang ketiga, nasah al-kulli atau keseluruhan, iaitu syarak membatalkan keseluruhan hukum terdahulu dan ia merangkumi setiap mukallaf. Contoh firman Allah, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى حَوْلٍ غَيْرِ إِخْرَاجٍ. Maksudnya, dan orang-orang yang akan mati dalam kalangan kamu dan meninggalkan isteri-isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, makan, pakai dan tempat tinggal hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Hukum beriddah bagi perempuan yang kematian suami selama setahun yang dapat difahami daripada ayat tersebut telah dinasahkan dengan ayat 234 surah Al-Baqarah juga, di mana dalam ayat 234 di bawah menjelaskan dan menunjukkan masa beriddah bagi perempuan yang kematian suami ialah selama 4 bulan 10 hari sahaja. Yang keempat, nasah al-juz'i atau sebahagian, iaitu syarak telah mensyariatkan hukum secara umum yang merangkumi setiap mukallaf. Kemudiannya syarak membatalkan hukum tersebut untuk atau terhadap sebahagian mukallaf saja. Contoh firman Allah, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Maksudnya, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ayat dan hukum ayat di atas diturunkan secara umum, iaitu iddah bagi perempuan yang kematian suami sama ada ia mengandung atau tidak ialah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian turun firman Allah, iaitu wa ulatu ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Maksudnya, dah perempuan mengandung, tempoh iddahnya ialah hingga melahirkan anak yang dikandungnya. Okey, seterusnya kita masuk kepada 3 perkara utama dalam perbahasan al-nasih dan al-mansuh. Yang pertama, hukum syarak yang beramal dengannya tidak bersangkutan dengan akidah, akhlak dan kisah-kisah. Okey, maksudnya hukum yang dinasahkan mestilah hukum yang berbentuk amali ataupun fiqh, bukan perkara yang berkaitan akidah dan akhlak. Contohnya amanah dan kianat. Amanah dan kianat tu tak mungkin dapat dinasahkan. Okey, yang kedua, dalil syarak yakni Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga ialah yang menasahkan yakni membatalkan datang kemudian daripada yang kena nasah. Okey, maksudnya hukum yang memansuhkannya iaitu al-nasih mestilah datang kemudian dan berasingan daripada hukum yang dinasahkan ataupun al-mansuh. Seterusnya, kita masuk pula kepada dalil kewujudan al-nas.
Al-Nas memang berlaku di dalam Al-Quran berdasarkan dalil, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, batalkan atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? Surah Al-Baqarah ayat 106. Yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Maksudnya, dan apabila kami tukarkan satu ayat Al-Quran untuk menggantikan ayat yang lain yang dimansuhkan, dan Allah Subhanahu wa taala memang mengetahui akan apa yang ia turunkan. Berkatakanlah mereka yang kafir, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah seorang pendusta, padahal Nabi Muhammad SAW tidak berdusta. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah An-Nahlu ayat 101. Dalil nas tersebut membuktikan memang berlaku perubahan dan pertukaran dalam hukum yang diturunkan dari masa ke masa. Oleh itu, perkataan badal, badala dan nas, nasakh dalam ayat tersebut membawa maksud penghapusan dan pertukaran. Justru, jumhur ulama berpendapat bahawa konsep nasikh dan mansukh harus berlaku. Terdapat beberapa contoh ayat menunjukkan berlaku nas dan pertukaran dalam hukum. Antaranya ialah, yang pertama, Al-Nas juga berlaku semenjak zaman Nabi sebelum Muhammad SAW lagi. Contoh nas yang berlaku terhadap syariat Nabi Musa iaitu di mana umatnya dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Namun, pekerjaan tersebut diharuskan kepada umat Muhammad SAW. Yang kedua, kitab Taurat ada menyatakan Nabi Adam menjodohkan anak lelakinya dengan anak perempuannya. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad SAW sekarang, ia tidak dibenarkan. Akhir sekali, Allah menegaskan Islam adalah agama terakhir yang memansuhkan semua agama sebelumnya. Jenis-jenis Al-Nas beserta hukumnya. Jenis-jenis Al-Nas ada 4. Yang pertama, Al-Quran menasahkan Al-Quran. Contoh, solat menghadap Baitul Maqdis diganti menghadap kiblat Masjidil Haram. Ulama bersepakat mengatakan Al-Quran menasahkan Al-Quran hukumnya harus apabila dilalah kedua-duanya sama. Yang kedua, Al-Sunnah Al-Mutawattirah menasahkan Al-Quran. Contoh, perkahwinan sunnah dinasahkan dalam Al-Quran. Jumhur ulama berkata hukumnya ialah harus kerana ia dikira setaraf dari sudut kekuatan. Yang ketiga, Al-Quran menasahkan Al-Sunnah. Contoh, keharusan mempunyai perhiasan emas dan perak. Hukumnya adalah harus. Yang keempat, Al-Sunnah menasahkan Al-Sunnah. Contoh, larangan ziarah kubur dinasahkan menjadi boleh. Pendapat jumhur ulama, mereka sepakat mengatakan harus Al-Sunnah menasahkan Al-Sunnah jika kedua-duanya setaraf, sudut sabit dan dilalahnya. Justru, ulama sepakat mengatakan Al-Sunnah Mutawattirah dapat menasahkan Al-Sunnah Al-Mutawattirah dan Al-Sunnah Al-Mutawattirah dapat menasahkan Al-Sunnah Al-Ahad. Sebaliknya, Al-Sunnah Al-Ahad hanya dapat menasahkan Al-Sunnah Al-Ahad sahaja dan tidak dapat menasahkan Al-Sunnah Al-Mutawattirah.
Sebab dalam ulum hadis terbahagi kepada dua, iaitu mutawatir dan ahad. Jadi, ranking mutawatir ni dia paling tinggi atau lebih tinggi, kiranya tak boleh sunnah al-ahad ni nasahkan sunnah al-mutawattirah. Masa diharuskan al-nas. Jumhur ulama sepakat mengatakan al-nas hanya harus berlaku pada zaman hayat Rasulullah SAW saja. Ia tidak harus berlaku selepas wafatnya baginda SAW. Okey, al-nas ni dia berlaku pada zaman hayat Rasulullah je. Selepas wafatnya Rasulullah, ia tidak harus berlaku. Okay. Al-nas mesti berlaku dengan kekuatan al-nasih ke atas al-mansukh dan tiada kekuatan yang setara dengan wahyu. Tidak harus sama sekali berlaku pemansuhan sesuatu hukum syariat selepas wafatnya Rasulullah SAW. Justru, semua hukum yang diamalkan pada masa hayat Nabi SAW dan tidak lahir daripada baginda SAW sesuatu yang menasahkannya. Maka hukum itu adalah tetap walaupun selepas kewafatan Nabi SAW. Seterusnya, jenis-jenis al-nasah dalam Al-Quran. Yang pertama, membatalkan hukum dan bacaan ayat bersama. Contoh, seperti ayat susuan. Asal hukum menjadikan seseorang anak susuan itu ialah menyusu sehingga 10 kali kenyang. Kemudian ia dinasahkan, maksudnya ia digantikan kepada 5 kali susuan. Maksudnya ayat yang 10 kali susuan kenyang tu dibatalkan, lepas tu digantikan kepada 5 kali susuan. Yang kedua, membatalkan hukum dan mengekalkan bacaan ayat. Contoh, ayat ini masih wujud dan kita masih membacanya sehingga ke hari ini. Cuma hukumnya tidak dilaksanakan. Maksudnya banyak je ayat dalam Al-Quran tu berkaitan dengan an-nasah. Tapi hukumnya kita tak dilaksanakan. Yang ketiga, membatalkan bacaan ayat dan mengekalkan hukum. Contoh, ayat yang berkaitan dengan hukuman rejam ke atas pezina lelaki dan perempuan. Namun, mengikut pendapat yang sahih, jenis yang ketiga ini pada asalnya tidak wujud. Kerana uslub yang dikatakan ayat Al-Quran itu jauh berbeza dengan uslub ayat Al-Quran. Menurut ulam, uslub ini bukan uslub Al-Quran kerana lafaz yang digunakan ialah asyih wa syihah yang membawa maksud lelaki tua dan perempuan tua. Sedangkan pelaksanaan hukum rejam digunakan ke atas mereka yang telah berkahwin dan melakukan zina tanpa mengira usia sama ada muda atau tua. Ayat tersebut dibatalkan tetapi hukumnya masih dikekalkan. Bahagian al-nas. Bahagian al-nas ni ada dua. Yang pertama, nasakh ada ganti. Yang kedua, nasakh tiada ganti. Nasakh ada ganti bermaksud membatalkan sesuatu hukum dengan mendatangkan ganti hukum yang baru apabila Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan sesuatu hukum. Maka didatangkan pula dengan suatu hukum yang baru. Contoh, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maksudnya, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Yang kedua, nasakh tiada ganti. Nasakh tiada ganti bermaksud membatalkan suatu hukum dan tidak ada apa-apa gantian dengan hukum yang baru. Contoh, sebagai firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Zalika khairul lakum wa athhar.
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bagi sesiapa yang ingin berbicara dengan Rasul, maka mestilah mendahului perbicaraan dengan sedekah. Hukum dalam ayat ini kemudiannya dinasahkan dengan ayat berikutnya, namun tidak didatangkan dan tidak digantikan dengan hukum yang baru. Seterusnya, pembahagian Al-Nasah dilihat dari aspek berat dan ringan. Yang pertama, ringan ke berat. Yang kedua, berat ke ringan. Yang ketiga, sama dan tidak berubah. Yang pertama, ringan ke berat. Ialah hukum baru yang membatalkan lebih berat daripada hukum lama yang dibatalkan. Contohnya, hukuman bagi penzina. Awalnya dahulu dikenakan hukuman dengan ditahan dan dikurung dalam rumah. Sehinggalah digantikan dengan hukuman yang baru yang lebih berat, iaitu sebatan bagi yang belum berkahwin. Manakala rejam sampai mati bagi yang telah berkahwin. Yang kedua, berat ke ringan. Hukum baru yang membatalkan lebih ringan daripada hukum lama yang dibatalkan. Contohnya, tempoh iddah bagi wanita yang kematian suami. Asal hukumnya ialah selama setahun penuh dan diganti dengan hukum yang baru dan diringankan kepada 4 bulan 10 hari saja. Yang ketiga, sama dan tidak berubah. Maksudnya, hukum baru sama dengan hukum lama. Contohnya, berkaitan perintah penukaran arah kiblat. Asal kiblat umat Islam ialah menghadap ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kemudian, diarahkan tukar ke Kaabah di Baitullah Al-Haram. Seterusnya, saya akan membincangkan perkara-perkara yang tidak boleh dinasah. Seperti yang kita tahu, tidak semua hukum syarak boleh dinasahkan, di mana ada antaranya yang menerima pembatalan dan ada pula yang tidak boleh dibatalkan. Okey, antara hukum yang tidak boleh dinasahkan ialah yang pertama, hukum asas akidah yang qat'i. Seperti ayat Al-Quran yang menyentuh tentang akidah dan iman. Sebagai contohnya, beriman kepada Allah dan semua rukun iman. Yang kedua ialah hukum asas ibadah yang qat'i. Seperti hukum-hukum syarak yang telah diputuskan setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW serta melalui ijma' ulama'. Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam, kita wajib solat, puasa dan melakukan segala kewajipan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah sifat-sifat baik yang asasi dan tidak berubah. Seperti hukum tentang semua sifat mulia ataupun sifat yang keji yang tidak akan berubah dengan sebab perubahan zaman, suasana dan umat. Sebagai contohnya, sifat adil, taat kepada ibu bapa, jujur, zalim, dusta dan lain-lain. Yang keempat ialah hukum syarak yang sudah dijelaskan kekal oleh syarak. Maksudnya hukum-hukum furuk ataupun masalah cabang syarak yang telah dijelaskan berkekalan hukumnya oleh syarak. Sebagai contoh, wajib berjihad. Okey, kita sebagai umat Islam, hukum kita wajib berjihad berterusan sehingga hari kiamat. Okey, yang terakhir ialah hikmat nasah. Dan jumhur ulama juga sepakat ada mengatakan bahawa Al-Nas ni memang berlaku dalam hukum syarak. Antara hikmat Al-Nas ialah yang pertama, untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Okey, yang ni di mana sesetengah kemaslahatan tu dia berubah mengikut keadaan. Yang kedua ialah
salah satu prinsip Islam tidak membebankan umatnya dan sesetengah hukum itu diturunkan secara beransur-ansur. Maksudnya kat sini iaitu supaya manusia ni dia tidak dibebani sekaligus, supaya dapat menerima pembinaan hukum yang dibawa oleh Islam itu yang penuh ikhlas dan sempurna. Okey, yang ketiga ialah untuk mengemaskinikan hukum syarak dan mengembangkan perundangan Islam. Hal ini kerana memandangkan ada sesetengah hukum Islam yang diturunkan pada peringkat permulaan Islam tu kan hanya sesuai untuk zaman tu sahaja dan sesuai pada masyarakat waktu tu sahaja. Okey, yang keempat hikmat nasakh ialah konsep al-nas serta penurunan Al-Quran secara beransur-ansur yang bertepatan dengan sifat manusia yang lemah. Iaitu yang ni untuk memudahkan mereka untuk faham dan untuk mereka laksanakan segala tuntutan dan pelaksanaan syariat ni dengan lebih tenteram dan selesa. Okay, yang terakhir, hikmat nasakh ialah untuk memudahkan dan memberi kesempatan kepada umat Islam. Yang mana khususnya ni kepada masyarakat Arab abad Islam yang dulu hanya bergelumang dengan adat jahiliah, supaya mereka ni dapat meninggalkan kefahaman mereka ni secara beransur-ansur. Antara sumber-sumber rujukan kami ialah yang pertama, buku yang kita guna sekarang ni iaitu buku Ulum Al-Quran, Pengenalan Asas Ilmu-Ilmu Al-Quran yang ditulis oleh Sakinah binti Abdul Mu'ti. Yang kedua ialah buku Usul Fiqh iaitu Prinsip-Prinsip Perundangan Islam yang ditulis oleh Amin Al-Jarumi. Sumber rujukan kami yang ketiga pula ialah buku Akidah Tingkatan 5. Yang keempat, buku Pengantar Usul Fiqh yang ditulis oleh Ustaz Abdul Latif Muda dan Dr. Rosmawati Ali. Yang kelima ialah kami mengambil sumber rujukan daripada portal Google Mufti Wilayah Persekutuan. Yang terakhir ialah studentspro.um.edu.my. Sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Semoga video kami ini bermanfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.